Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis ini di alam maya. Dan khabar gembira kepada penuntut ilmu yang mana berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah telah memberikan jaminan kepadanya, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, mencari ilmu, terutamanya ilmu agama ini, maka Allah akan permudah baginya jalan ke syurga. Dan mudah-mudahan Allah permudahkan bagi kita semua jalan ke syurga. Amin. Bahkan di dalam hadis menceritakan ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknati ataupun dicelai, ya, melainkan yang disebutkan penuntut ilmu dan pengajar ilmu. Tuan-tuan dan perempuan, orang yang menuntut ilmu, ya, pengajar ilmu mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Bagi penuntut ilmu, para malaikat mengembangkan sayapnya, ya, Allah turunkan sakinah kepada kita dan kita mendapat istighfar, pengampunan dari Allah, pengampunan Allah dari doa-doa para malaikat, binatang-binatang sehinggakan ikan di dalam lautan atau di sungai, dan juga binatang-binatang termasuk semut di dalam lubangnya memohon istighfar kepada penuntut dan pengajar ilmu. Dan ini di antara khabar gembira bagi kita, makhluk-makhluk yang lain meraihkan kita dalam siri menuntut ilmu, ya. Beruntunglah barang siapa yang ingin membersihkan diri, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan rugilah bagi mereka-mereka yang cuba merosakkan dirinya. Jadi kita mudah-mudahan termasuk dalam kategori orang yang cuba membersihkan diri dengan mencari ilmu yang bermanfaat supaya dapat kita beramal di muka bumi ini, supaya ianya menjadi bekalan di akhirat. Tuan-tuan dan perempuan, berapa lama lagi kita nak hidup hanya Allah yang mengetahui. Kita nak hidup kalau boleh nak panjang, tetapi hakikatnya Allah yang maha mengetahui, dan Rasulullah telah memberitahu kita tentang waktu expired date kita. Ya, umur kita ni hanya Allah yang mengetahui. Ada yang waktu kecil dah mati, waktu besar dah mati, waktu tua tak mati-mati. Ya, tetapi Rasulullah telah meletakkan kematian umatnya yang paling banyak antara 60 ke 70 tahun hijrah, bukan Masihi. Ya, kalau 60 tahun Masihi dah bersamaan dengan 63 hijrah. Kenapa? Boleh kata tiap-tiap 20 tahun dinaikkan 1 tahun. Ya, Masihi itu 20 tahun Masihi bersamaan 21 hijrah. 40 Masihi bersama 42 hijrah dan 60 Masihi bersama 63 hijrah. Waktu itu adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan nak lari. Kita lari pun tak guna. Ya, expired date dah tulis misalnya lah kan. Ada pula roti depan saya ni. Okey. Expired date dia pada 21 November 21. November 21. Berarti ianya sudah hampir sampai pada tarikh expired date. Namun bila dah sampai expired date itu nanti bagaimana kedudukannya? Kalau roti kita buang. Kalau kita nak buang diri kita, ya, tak kalah mak kita nak buang mak ayah kita. Tingkatkan siri amalan-amalan yang terbaik. Kenapa? Kita dah ada di tempat waktu untuk dicabutkan nyawa kita. Bila-bila masa kita seolah-olah berada di tempat yang telah kita tunggu. Kita dah masuk kawasan itu. Kalau kita dari luar nak masuk Kuala Lumpur, ya, peringkat awal jauh, sekarang dah masuk di dalam Kuala Lumpur. Hanya mencari tempat parkingnya saja. Begitulah kehidupan kita ini. Bahawa kita akan sampai pada tempat yang kita tak jangka-jangka, maka yang paling penting apa persiapan kita? Persiapan kita untuk berhadapan dengan hari tersebut, apa dia? Lalu Rasulullah mengatakan, beruntunglah orang yang dipanjangkan umurnya dan banyak kebaikannya. Dengan arti kata lain, kumpulkan kebaikan kita bermula daripada sekarang.
Walaupun kita dah kumpul-kumpul lagi, kalau umur-umur kita dah sampai tahap gini, kumpul. Jangan biarkan kita ni dibuang, dialunkan dengan angan-angan. Angan-angan tinggi nak hidup panjang lagi, angan-angan tinggi nak rumah sebesar, berbagai-bagai angan-angan yang datang. Jangan dilayan. Sekarang adalah masa untuk teruskan. Kalau ada kerja amal kita, okey, perniagaan apa, fardu kifayah tu tidak menjadi masalah. Apa juga yang menjadikan tuntutan syarat tak menjadi masalah. Tetapi letakkan dunia dalam hati kita. Itu je. Jangan letakkan dunia dalam hati kita. Kenapa? Kerana bila-bila masa je whistle penamat kalau main bola tu, kita akan ditiupkan. Bila-bila saja kita akan dimatikan. Bila-bila saja kita akan bertemu dengan Allah. Dan rugilah mereka bertemu dengan Allah, tidak ada bekalannya. La hawla wa la quwata illa billah. Rugilah bila mereka dah tahu mereka akan bertemu Allah dengan bila-bila masa ini tidak ada bekalannya. Dan beruntunglah orang yang bertemu dengan Allah walaupun dia ada bekalan sikit tetapi menepati ciri-ciri bekalan yang diterima oleh Allah, dia akan memberatkan timbangan di mizan. Baik, jadi ini merupakan satu perkara yang amat menarik supaya kita saksikan bagi mereka-mereka yang sudah sampai kepada umur 60 dan 70. Dan bagi mereka yang dalam perjalanan 50 lebih itu bersiap sedia. Dan bagi mereka yang telah melebihi 70 itu lagi kena bersiap sedia. Apatah lagi ujian itu ada dua kalau bagi mereka yang melebihi umur 70. Alhamdulillah, mungkin kesihatan akal fikiran itu ada. Ya, tetapi tidaklah sekuat di waktu muda. Itu kita bersyukur kepada Allah yang masih mempertahankan kita dari sudut umur kita panjang dan masih lagi di dalam amalan-amalan soleh. Tetapi bagi mereka yang diujikan dalam umur 70 tahun ke atas itu, dalam keadaan nyanyuk, itu yang menakutkan, itu yang menyedihkan. Kerana apa? Tuan-tuan dan perempuan, dah kita terangkan banyak kali. Bila sampai tahap nyanyuk, anak-anak sendiri tidak berminat dengan kita. Anak-anak sendiri tidak mampu untuk menjaga kita. Sedangkan kita menjaga anak-anak kita tu supaya dia hidup bukan seorang, bukan dua orang, ya, beramai untuk dia hidup. Untuk dia di berapa? 10 tahun, 20 tahun sampai kadang-kadang ya sampai ketua kita jaga anak kita. Tetapi anak belum tentu mampu untuk menjaga mak dan ayah dia seorang. Mula-mula saya pun tidak memahami, tidak berapa tahu, kita boleh menyebutnya. Tetapi bila ujian yang datang terhadap diri kita dan kita semua ni, apabila tahap ibunya telah nyanyuk, bapaknya telah nyanyuk, ya, baru kita memahami kenapa kedudukan anak yang soleh itu mendapat kedudukan tinggi di akhirat. Bagaimana anak yang soleh ini akan mendapat syurga atau memasuki pintu syurga yang dikatakan sebahagian ulama melalui hadis bahawa salah satu pintu syurga yang 8 itu bernama birru walidain. Menjaga kedua ibu bapanya. Ya. Jadi, oleh kerana tu kita kena faham elok-elok dalam bab ini. Ya. Anak-anak tidak akan mampu. Melainkan anak yang soleh. Dan anak yang soleh ini akan berusaha untuk mendapatkan ganjaran pahala besar pada penjagaan ibu dan ayah. Subhanallah, subhanallah. Ya, terlalu besar pahala yang akan dimilikinya. Maka bagi jika dia adalah anak lelaki, wajib dia menjaga ibu dan ayah. Maka para isteri, ya, kena tahu pengorbanan seorang suami yang mana hak mak dan ayah dia terlalu besar baginya. Jangan dihalang, jangan dia memberikan alasan supaya suaminya memilih antara dua, isterinya ataupun mak dia. Jangan. Jadikanlah isteri yang solehah. Dan para suami pula kena memahami jika seorang isteri itu mempunyai ibu bapa yang tua, maka kadang-kadang dia terpaksa korban untuk memelihara mak dia terutamanya. Ya, jika dia tidak ada adik-beradik yang boleh diharapkan, maka suami kena korbankan. Jadilah suami yang soleh, anak yang menantu yang baik. Ini satu percaturan yang cukup sengit, ya, bagi mereka-mereka yang mempunyai jiwa. Tapi ingat, khabar gembira kepada mereka, Allah akan mewariskan anak-anak mereka itu menjadi anak yang soleh untuk diri mereka sendiri. Jika kita layan mak bapak kita dengan baik, anak-anak memerhati
Dia tengok mak ayahnya buat macam mana dengan mak ayah dia. Mak ayah ataupun nenek, tok nenek dia tu. Ya. Dia tengok mak ayah jika kasar, maka kita akan mewarisi anak-anak yang mengasari kita. Jika cara cakap kita tak jaga, kita akan mewarisi anak-anak kita akan bercakap pada kita tak dengan perkataan yang tidak baik pada hari tua. Tuan-tuan dan perempuan, pada hari muda kita boleh bertahan lagi kerana ada kekuatan. Tapi pada hari tua kita akan menelannya dalam keadaan sedih bila anak-anak yang kita tinggalkan bukan di kategori anak yang soleh. Maka insya-Allah mudah-mudahan ya kita dikurniakan anak yang soleh, zuriat salihah, dan juga kita minta kepada Allah dimasukkan di kalangan kita sebagai anak-anak yang soleh. Bagaimana nak masukkan diri kita sebagai anak-anak yang soleh? Ialah dengan banyak berdoa untuk mak dan ayah dia. Walaupun dah mati, banyak akan berdoa. Kerana Rasulullah SAW mengatakan 3 amalan, 3 perkara yang menjadikan ya seseorang itu berada dalam siri kategori amalannya diterima. Pertama, apakah dia? Pertama, sedekah jariah, ya. Sedekah jariah. Maka bila sedekah jariah, subhanallah, maaf saya dapat berita ada kematian pula. Ya, ada kematian orang yang rapat dengan isteri saya. Okey. Ala kulli hal, ya baru je kita bicara tentang kematian. Okey, dah dapat berita kematian. Amal jariah yang mana amalan ini diterima menjadikan ianya bekalan pahala kita di dalam kubur. Dan kedua, amal jariah, sedekah jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat jika digunakan ya oleh orang-orang yang masih hidup itu, kita akan mendapatkan pahala. Oleh kerana itu saya dah katakan dulu, ajar anak cucu kita tu Fatihah, biar mulut kita yang mengajarnya. Kerana setiap solat fardu kita akan dapat poin di situ, pahala di situ. Ya. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Hanya anak yang soleh saja yang mampu untuk mendoakan mak dan ayah. Tetapi orang lain tidak mampu. Ya, orang lain tak mampu. Hanya anak yang soleh saja yang mampu mendoakan mak dan ayahnya. Kalau kita anak tak pernah mendoakan mak dan ayah kita, kita bukan kategori anak yang soleh. Jadi syarat-syarat anak yang soleh ini selain menunaikan tuntutan fardu, ya, dia hendaklah menjaga, ya, mendoakan mak dan ayah dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Baik. Kita masuk balik pelajaran kita, muka surat 264. Ya, masih lagi membicarakan malu sebahagian dari iman dan menjaga perbuatannya. Hadis yang ke-83 dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwah al-ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Hadis yang diriwayatkan Bukhari ini yang bermaksud sebahagian yang telah dikenali manusia dari kalam kenabian yang terdahulu adalah, ya, dikenali bahawa kalimah ini adalah dikenali oleh para nabi sebelum ini membicarakan satu perkara, iaitu apakah perkara itu? Jika kamu tidak malu, maka buatlah sesuka hati kamu. Berarti bukanlah maksud kita boleh buat sesuka hati, tetapi ini mengisyaratkan akhlak kita. Kalau tidak ada perasaan malu, kalau tidak kita memiliki perasaan malu, maka kita akan berbuat sesuka hati. Walaupun perbuatan kita bercorak binatang, cara binatang. Walaupun perbuatan kita ini mengaibkan diri kita, mengaibkan keluarga kita, kita tak kisah, kita akan buat. Berarti tidak ada penjagaan pada diri kita dengan segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan bercanggah dengan akhlak sebagai hamba Allah ataupun bersifat manusia. Akhirnya, ya, perbuatan kita itu termasuk seperti perbuatan binatang. Ya, na'udzubillah min zalik. Kita dah tahu kalau tuan-tuan dan perempuan, ya, sampai satu tahap yang mana kita melihat peradaban dunia Islam masih lagi terkawal, terjaga. Ya, dunia yang mana rakyatnya Islam dan pemerintahannya masih lagi Islam, kita nampak masih lagi terjaga. Tetapi kalau kita menyaksikan keadaan masyarakat seperti di negara-negara barat atau negara-negara Europe
yang mana tidak dikontrolkan, yang dikatakan kebebasan kebebasan pendapat ataupun kebebasan diri, yang mana tidak boleh siapa pun kontrol, agama tak boleh mengkontrolkan mereka. Ini yang dibuat oleh golongan-golongan yang sesat, ya, golongan-golongan kafir, yang bila isu arak dan judi diterangkan, mereka melenting. Kenapa? Kononnya hak-hak mereka. Sedangkan hak-hak mereka itu dalam agama mereka pun mereka tak belajar, tak faqih dalam babnya. Hak-hak agama mereka sendiri mereka tak tahu kedudukannya, bagaimana kedudukan arak dan juga kedudukan judi. Ya. Secara tak langsung kita sebagai manusia tahu perkara-perkara yang boleh mencemarkan kehidupan kita. Mengapa kita nak buat? Apabila di barat meminta kebebasan beragama, kebebasan berfikir, kebebasan diri, ya, dengan cara yang tidak beradab. Nakkan perkahwinan manusia lelaki dengan lelaki, wanita dengan binatang, dengan itu, dengan ini, menunjukkan kebodohan diri sendiri, seolah-olah tidak ada prinsip ataupun tidak ada pendirian dalam satu perkara yang bercanggah dengan sifat fitrah manusia. Ya, na'udzubillah. Bahkan mengingatkan satu hadis yang menceritakan bahawa kita akan mengikut rentak-rentak orang Yahudi dan Nasrani ataupun orang kafir ini, sehingga kalau dia bersama dengan isterinya ataupun wanita di tepi jalan pun, nescaya manusia yang bernama Islam ni akan ikut. Dengan arti kata lain, bahawa perbuatan itu sampai ke muncak kebiadaban dari peradaban yang seharusnya mereka jaga. Kebiadaban akhlak mereka yang tidak ada moral langsung. Tiba-tiba nak bicarakan tentang moral. Itu yang kita agak la ilaha illallah. Masyarakat kita ni kadang-kadang Al-Quran dan hadis dah clear. Tapi masih lagi kita minta orang-orang yang seperti ini memberikan pandangan. Mereka tidak ada moral. Apa yang mereka miliki diletakkan di bawah kaki kita. Kerana peradaban mereka itu bukan peradaban yang mengikut panduan yang lurus. Peradaban mereka mengikut akal semata-mata. Oleh kerana itu, bila kita ni kena faham, bila akal bertemu dengan naqal, yakni akal bertemu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, pertama, kita sebagai seorang yang beriman berdiri dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Biarlah orang nak cakap apa, tinggalkan. Pendirian kita tu penting. Yakni panduan kita dah ada, SOP yang Allah tetapkan itu ada. Baik. Kandungan hadis. Pertama, sabda Nabi sebahagian yang telah dikenali manusia dalam kalam kenabian. Tentangnya Ibn Rajab berkata, sabda baginda ini mengisyaratkan bahawa malu adalah salah satu sifat mulia yang diwarisi oleh para nabi yang terdahulu secara turun-temurun dan telah tersebar luas di kalangan umat manusia di masa-masa yang berikutnya. Sebagaimana sabda baginda, malu termasuk hikmah yang besar diwariskan sehingga ia diketahui oleh umat yang terakhir. Ya, jadi kita melihat melalui hadis ini disyarahkan bahawa para nabi semuanya mempunyai sifat malu. Para nabi semuanya bersifat malu, dan sifat malu mereka adalah sifat malu yang tidak tercela. Allah juga bersifat malu. Malu jika kita berdoa kepadanya, dia membiarkan kita dalam keadaan kosong. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, berdoalah walau sedikit, pasti ada habuan kita. Masalahnya kita tak nak berdoa. Kalau kita berdoa banyak, kita tak tahu. Entah-entah Allah bagi lebih banyak daripada itu, ataupun seperti mana yang kita doa, tetapi pasti tidak akan kosong. Berdoalah walaupun sikit. Jangan biar diri kita tidak berdoa kepada pencipta kita. Ya. Oleh kerana itu tidak akan rugi orang yang berdoa. Tak akan rugi. Tiba-tiba dia terkena doa itu mustajab yang Allah terima dengan keadaan kehebatan cara berdoa itu dengan sifat-sifat yang benar, maka ia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Maka berdoalah. Ya. Baik. Kerana sifat malu, Allah menolak permintaan kita dan diberikan dalam keadaan sifat kosong. Kita ni kalau orang minta cemoh juga. Ya. Mula-mula kita bagi, lepas tu rasa macam tak nak bagi.
Ya, dia ni asyik minta aja, lepas tu kita tak nak bagi, lepas tu kita bagi penampar. Ya, apa minta saja ke bagi penampar, ya, itu kita. Tetapi Allah tidak begitu. Minta, dia tidak akan bagi kosong. Penampar pun tak bagi, bahkan dia bagi yang terbaik kepada hamba-hambanya. Ya. Pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat yang begini. Orang datang minta, ya Rasulullah. Sehingga apa yang dipakai orang tanya, cantik ya Rasulullah, ya, dia boleh bagi kepada orang tu. Sifat pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh kerana itu kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terbaik. Sifat malu itu adalah sifat yang terbaik di dalam agama kita. Kedua, sabda Nabi, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesuka hatimu. Tentang itu Ibn Rajab memperincikan 2 poin. Ya, 2 poin. Yang pertama, hadis ini bukan bermakna perintah agar berbuat sesuai dengan keinginan, namun ia bermakna celaan dan larangan. Para ulama berpendapat demikian terpecah menjadi 2 kelompok. A, ada yang mengertikan sebagai ancaman sehingga artinya jika engkau tidak lagi memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu, namun kelak Allah akan membalasmu sebagaimana firman Allah, lakukanlah sekehendak kalian, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu lakukan Maha mengetahui lagi Maha melihat. Okey. Dengan arti kata lain, bukanlah maksud ya yang di dalam hadis ni kata idza lam tastahi, jika kamu tak malu buatlah apa kamu suka. Bukan maksudnya okey tak apa buat, tak. Bukan maksud begitu, tetapi macam kita ya, bila larang budak-budak tu jangan main api, dia pun tak dengar. Mainlah. Ya, tembakau tanggung sendiri. Macam tu. Ya, maksudnya bukan maksud kita bagi tu, tapi suruh dia berfikir, cakap elok-elok dia tak faham, jadi kita bagi cakap yang tu. Mainlah, biar sampai terbakar. Mudah-mudahan dia berhenti. Ya, begitu maksudnya. Kemudian yang B, ada juga yang mengertikan bahawa perintah dalam hadis ini bermakna khabar, berita, sehingga artinya barang siapa yang tidak memiliki perasaan malu, maka dia tidak akan malu untuk membuat sesukanya. Kerana yang mencegah dari berbuat maksiat itu perasaan malu. Tentu saja mereka yang sudah tidak lagi memiliki perasaan itu mudah sekali berbuat keji lagi mungkar. Sabda Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini sekilas mengesahkan berita, namun maknanya yang dikehendaki adalah perintah. Ya, maksudnya dia sahkan berita, kalau kamu tipu, ya, maka kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka apakah perintahnya? Perintah jangan tipu nama atas nama Nabi. Jangan tipu atas nama Nabi. Itu dia maksud dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah faham berkaitan dengan penafsiran, bukanlah maksud dia kata buatlah apa saja tu boleh kita buat. Ini juga dimaksudkan seperti mana di dalam surah Al-Kahfi. Ya, hari ni hari Jumaat dah baca Kahfi ke? Okay, kalau belum masih ada lagi masa yang panjang, insya-Allah kita bacakan Kahfi. Okey. Di dalam surah Kahfi dibagikan misal. Di dalam ayat ke-29, muka surat 297. Surah yang ke-18, juzuk ke-15, muka surat 297, ayat yang ke-29. Okey, kita tengok bagaimana Allah menyusunkan ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli wa yashwil wujuh
bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa ingin kafir, biarlah ia kafir. Nampak tak ayat tu? Nak beriman, beriman. Nak kafir, kafir. Berarti, adakah itu pilihan? Ataupun semestinya kita mengambil satu sahaja. Nak beriman atau nak kafir. Jika kita berhenti ayat di situ, maka kita akan tergantung-gantung. Tak jelas. Tetapi kita lihat sambungan ayat tersebut. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang zalim itu neraka yang menyala-nyala mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, nescaya mereka akan diberikan minum dengan air yang seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Okay. Maksud dia, siapa yang nak beriman, maka beriman. Siapa yang nak kafir, boleh kafir. Tetapi ingat, jika kamu kafir, maka nerakalah tempat kamu. Begitu maksudnya. Disediakan tempat neraka yang begitu dahsyat. Ya, Allah ceritakan, kalau kamu tak beriman, di sini kedudukannya. Oleh kerana itu, bukan maksud kamu boleh beriman ataupun kamu boleh kafir. Maksudnya kamu kena buat keputusan beriman dan jangan sekali-kali kamu kafir. Baik. Dalam bab hadis yang kita baca, man kadzaba alayya muta'ammidan ni, saya bagi tahu bahawa masyarakat kita dalam keadaan kejahilan, mereka cuba beramal dengan hadis-hadis palsu. Minta Allah bagi petunjuk. Allah bagi petunjuk kepada kita dan istiqamah dengan hadis-hadis sahih, dan Allah bagi petunjuk mereka daripada terjebak dalam hadis dhaif dan palsu. Berbahaya tuan-tuan dan puan-puan jika inilah hadis yang mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang menipu aku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap tempatnya dalam neraka. Bagaimana kita mendengar sehari dua di kalangan ustaz-ustaz, ya, terutamanya ustaz yang dari Kelantan tu mengatakan apa? Dengan hadis-hadis palsu yang digunakan terlalu banyak. Bukan hadis palsu, artifak palsu pun dibuat atas nama Rasulullah. Kononnya ini pedang Rasulullah, kononnya ini janggut Rasulullah, serban Rasulullah, jubah Rasulullah. Semuanya tipu. Bagaimana kedudukan mereka dengan hadis ni? Ya. Oh, tak apa, kami nak menyanjungkan mengangkat Rasulullah. Tak boleh. Mesti kena hadis yang sahih. Kerana hadis yang sahih telah sempurna. A'udzubillah. Itu belum lagi ustaz yang mengatakan Nabi Adam turun dari Gunung Jerai. Dia tengah buka Darul Hadis di Sabah. Tuan-tuan dan perempuan, jangan terfitnah dengan benda-benda yang begini. Dia kata Nabi Adam turun kat Gunung Jerai, kayu Tariq Ibn Ziyad. Lantaklah Tariq Ibn Ziyad tu, mungkinlah kita katakan zaman tabi'in. Ya. Tariq Ibn Ziyad itu dibuat daripada kayu nerian. Kedah. Mentang-mentanglah dia orang Kedah. Belum lagi dikatakan kapur baruh yang digunakan oleh Fir'aun untuk mengawetkan badannya adalah datang dari Kedah juga. Aduh, semuanya Kedah. Bagilah Perak ke, saya orang Perak nak juga. Ya. Tapi disebabkan hadis palsu jadi tak nak. Nampak tak mereka ini mempergunakan, menipu nama atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama digunakan Darul Hadis wal Quran wal Hadis. Hadis palsu. Ni dia buka cawangan kat Sabah pula tu. Di atas nama Darul Hadis Negeri Sabah. Na'udzubillah, tuan-tuan dan perempuan, fitnah. Jangan kita mudah terpengaruh. Walaupun pakai serban jubah, walaupun bercakap Allahumma salli ala Muhammad atau astagfirullah. Jangan terpercaya. Oleh kerana tu, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dikenali melalui lelaki yang memakai jubah ke serban ke berjanggut ke bertongkat ke bercakap. Ta'riful haq, kamu kenal kebenaran. Wa ta'rifur rijal, maka kita kenal siapa lelaki itu. Oleh kerana nak mengenali kebenaran hanya menuntut ilmu. Dan nak menuntut ilmu pula kena cari tempat yang betul. Ya. Seperti mana yang dikatakan Ibn Sirin bahawa inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka hendaklah dia cari
dengan siapa dia mengambil agamanya itu. Maka wajib kita mencari ilmu tempat yang betul. Alhamdulillah. Kita puji bersyukur kepada Allah kerana Allah telah menyediakan tuan-tuan dan puan-puan Yayasan Ta'lim yang menyediakan ilmu yang insya-Allah betul. Dan kita ada ustaz-ustaz yang subhanallah, yang tegas, yang mempunyai ilmu yang mantap pendiriannya. Di antaranya Ustaz Asri Sobri, Ustaz Fashad, Abu Asma, Ustaz Adli, masya-Allah. Mereka adalah mempertahankan ilmu, mempertahankan manhaj Al-Quran dan As-Sunnah dengan tepat. Ya, istiqamah. Jangan berputus asa. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan kita makin singkat. Tak kala kita nak, bila kita nak mati bertemu dengan Allah dalam keadaan kejahilan kita, jangan. Kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan kekurangan kita, jangan. Ya, baik. Ketiga, kemudian Ibn Rajab berkata, ketahuilah bahawa malu itu ada dua macam, iaitu sifat bawaan yang merupakan kurniaan Allah kepada hamba-Nya yang terpilih. Yang kedua diperolehi dari usaha keras sebagai pengaruh dan pengenalan kepada Allah, kebesarannya, pengawasannya serta ilmunya terhadap segala sesuatu, termasuk yang tersembunyi di sanubari. Inilah darajat ihsan yang tertinggi dan keimpanan para paripurna. Malu jenis ini muncul dari pengetahuan secara seorang hamba yang mendalam akan melimpahnya kurniaan Allah, dan di saat yang sama dia menyedari bahawa dirinya sedang melalaikan kewajipan kepada Allah. Jika dua jenis malu ini telah lenyap dari diri seorang hamba, maka lenyaplah pula penghalangi antara dirinya dan berbagai-bagai perbuatan tercela. Baik, Ibn Rajab mengatakan malu ini datangnya terbahagi kepada dua. Pertama, pemberian Allah, yang ni memang tabiat dia yang start daripada kecil sampai ketua, sifat malu tu. Malu je dia, ya. Sifat malu. Okey, itu nikmat yang Allah bagi kepada orang-orang yang bersifat malu. Ya, bersifat malu. Jangan ajar dia tak malu. Kadang-kadang benda ni kalau diajar maka dia akan jadi tak malu. Ya, berapa ramai orang yang bersifat malu tetapi dengan kemodenan, ya, maka dia ajar benda-benda yang tak baik, jadi dia tak malu. Sampai sosial dia pun lebih tinggi, lebih aib daripada orang yang lebih aib. Baik. Yang kedua, malu yang mana dia mendapatnya melalui pembelajaran ataupun kesedaran. Maka malu yang begini adalah satu pengorbanan dari dirinya, mujahadatun nafs, untuk membentukkan diri menjadi seorang yang permalu. Maka ia merupakan satu nikmat yang besar daripada seorang yang tak malu menjadi orang yang malu. Daripada orang yang lo'lak-lo'lak jadi kepada orang yang Masya Allah Tabarakallah. Dari orang yang tidak beradab menjadi orang yang beradab. Ya. Maka orang-orang yang begini merupakan satu nikmat yang Allah berikan, seharusnya dia kena jaga elok-elok. Kenapa? Bila-bila masa je dia boleh buat tak malu balik. Ya. Tetapi dia cuba kontrolkan dirinya, cuba jaga, dan Allah dah bagi petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya dia meninggalkan segala kejahatan pada dirinya. Keempat, Ibn Rajab berkata kelemahan dan kemalasan yang mengakibatkan kurang memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak manusia, maka yang demikian tidak termasuk bahagian dari sifat malu yang terpuji, namun hanyalah bukti nyata dari kelemahan dan kehinaan. Ya. Kadang-kadang kelemahan, kesilapan kita letakkan perasaan malu tu, lalu sebenarnya bukan malu. Ya, sebenarnya malah. Ya, aku malulah nak buat tu, konon hanya dia bukan nak dia bukan nak buat pun, dia malas nak buat. Maka dia mengambil alasan dia ada pemalunya. Saya malu nak buat. Alah, kenapa malu nak masak? Ya, alah malu nak masak. Masaklah. Apa nak malu kan? Bukan beradab dengan orang pun. Ya, itu namanya pemalas. Dan pemalas adalah satu penyakit. Ya, pemalas adalah penyakit. Oleh kerana itu, di dalam siri doa termasuk dalam penyakit yang kita minta lindung daripada Allah, minal kasal. Ya, minta lindungan Allah dari kemalasan. Kemalasan rupanya penyakit. Malas nak bangun subuh, malas lepas subuh, malas nak buat kerja, itu semua malas adalah penyakit yang perlu dibuang. Seperti mana doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Disebutkan kalimah kasal. Jelas
ya, minta lindung kepada doa kepada diri yang menjadi pemalas. Ya, kalau dah jadi pemalas jangan ceritalah. Ya, kalau jadi pemalas jangan cerita. Ya, niaga apa pun takkan berjaya, buat apa pun tak berjaya. Lepas tu katakan saya ni adalah orang yang ditindas, saya ni adalah geladangan, penganggur. Tak ada istilah penganggur dalam Islam. Ya, kamu buat kerja sikit ada rezeki. Ini kaedah. Tapi kalau kamu tamak rezeki itu memang takkan dapatlah kalau sifat ni. Ya, kita buat je apa saja yang mengikut syarak, insya-Allah ada rezeki. Memang Allah telah peruntukkan. Selagi kita hidup ni ada peruntukan untuk kita. Maka jangan malas. Ya, tak boleh malas. Maka kalau kita malas dalam bab ini, maka kita akan berhadapan dengan satu fitnah yang Rasulullah sendiri meminta doa supaya Allah jauhkan daripada sifat malas. Okey, dari sifat malas. Kemudian, kelima pengertian kedua seperti yang telah disinggungkan pada poin yang keempat, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Maka sabda Nabi yang belakang ini mempunyai makna perintah yang hakiki. Maksudnya, jika satu perkara yang hendak kerjakan itu tidak membuat malu pelakunya kepada Allah dan tidak pula kepada manusia, kerana itu tergolong amalan soleh. Ketaatan atau berbudi pekerti luhur, maka kerjakanlah sesukamu. Inilah yang difahami oleh beberapa imam seperti Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Yakni kalau perkara itu adalah perkara yang baik, kalau kita buat tak ada malu, kalau ikut hakikatnya kita buat itu memang bertepatan dengan apa yang manusia perlukan, apa yang Allah tetapkan, maka ianya tidak perlu dimalukan. Ya, maka buatlah. Ya, kadang-kadang kita nak buat amalan soleh. Solatlah, malulah orang lain tak solat, aku pula solat. Itu salah. Ya, dalam bab solat adalah fardu. Kewajipan mesti dibuat. Terutamanya dalam bab sembahyang di dalam kapal terbang. Kadang-kadang orang tu, Allah malas solat, orang lain tak solat, aku seorang solat, silap. Ini di antara jemaah yang perlu ditegur bahawa apa dia? Bahawa bila dia nak pergi umrah tu sunat, tapi dia sampai tak solat dalam subuh misalnya dalam kapal terbang tu. Ya, apa jugalah perbahasan. Ya, kalau dikatakan solat duduk, solatlah duduk paling kurang. Ni tak sanggup dia tinggalkan solat fardu nak qada, dia buat semata-mata bab umrah sunat. Tuan-tuan dan perempuan, batal umrah pahalanya. Kenapa? Kenapa? Asas tu dibuang. Ya, nak buat kuih bangkit. Tiba-tiba tepung tak ada. Gula je ada. Macam mana nak buat kuih? Asasnya tak ada. Berarti habis semua terbatal. Oleh kerana itu tak bangkitlah kita. Jadi oleh kerana itu, ya, kena faham beberapa kaedah dalam agama yang mana didahulukan dan mana yang dikemudiankan. Wallahu alam bisawab. Selesai kita tajuk ini. Kita masuk tajuk yang berikutnya, mukmin yang kuat dan yang lemah. Yang ni orang mukmin terbahagi kepada dua, kuat dan lemah. Bagaimanakah kedudukan orang mukmin ini? Pertama, orang mukmin adalah orang yang terbaik, orang yang terpilih di sisi Allah. Orang mukmin ini lebih berharga daripada dunia seisinya. Hatta kalau Kaabah tu runtuh nak banding dengan satu nyawa, orang mukmin tidak akan sama kedudukan orang mukmin. Ya, kerana nilainya terlalu besar. Orang mukmin, walau apa sekalipun dia tetap mukmin, maka dia adalah terpelihara di sisi Allah. Kita tak boleh buat apa-apa sesuka hati kita. Kita kena kena menjaga hak-hak orang mukmin. Oleh kerana itu dalam hak-hak orang mukmin kita menyaksikan yang Rasulullah telah istiharkan di padang Arafah, sesungguhnya pada hari ini ya diharamkan kepada kamu darah orang mukmin seperti mana diharamkan di negeri itu pada hari itu, ya, yang mana Rasulullah terangkan. Haram. Dan diharamkan kepada kamu harta orang mukmin. Diharamkan. Walaupun satu sen, tetap diharamkan. Dan diharamkan kepada kamu, apa dia? Marwah orang Islam. Hari ini kita menyaksikan pilihan raya di Melaka. Ya, subhanallah. Apa terjadi? Semua dalam bentuk umpatan kata. Ngumpat apa semua. Ya, tuan-tuan dan perempuan. Na'udzubillah min zalik.
Na'udzubillah min zalik. Buat politik kita bergaduh sama kita. Na'udzubillah min zalik. Berjaga-jaga. Takut pada Allah. Senang cerita, takut pada Allah. Habis berapa banyak, bayangkan adakah golongan-golongan yang begini untuk diangkatkan menjadi pemimpin yang penuh dengan umpat maki caci. Umpat maki caci, fitnah, cari kesalahan orang. Na'udzubillah. Itulah sistem demokrasi ya, yang dicipta oleh Barat. Akhirnya menjadikan umat manusia kaki mengumpat, kaki mencela. Dah tak ada dah kebaikan pada manusia. Ini tak ada dah. Ya, sudahnya tak ada. Oleh kerana itu, wallahualam. Mudah-mudahan Allah bagi kita petunjuk dalam bab ini supaya mengikut jalan agama yang betul. Okey, baik. Mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Mukmin yang kategori yang Allah dah katakan dalam Al-Quran bahawa mereka itu adalah bersaudara. Dalam surah Al-Hujurat, begitu terperinci Allah terangkan dalam Al-Quran sifat-sifat orang mukmin, apa yang perlu dijaga hak-hak orang mukmin dan apa yang perlu dipertahankan hak-hak orang mukmin. Seharusnya itu yang berlaku. Tapi disebabkan pemikiran kita, pandangan kita lebih besar daripada qaul Allah, firman Allah dan sabda Nabi, akhirnya agama kita ini menjadi cacat merbak. Manusia yang bernama Islam ini menjadi lemah. Ya, manusia yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah ini akhirnya menjadi lemah dan mereka berpecah-pecah. Ya, yang mana dalam hadis mengisyaratkan umat Islam akhir zaman akan berpecah-pecah dan akan menjadi bahan hidangan yang paling istimewa bagi orang kafir. Dimakannya umat Islam ini. Sebab orang Melayu, kita sebutkan politik Malaysia ni kan, kalau kita tidak bersatu, orang kafir akan mengambil kita dan menghancurkan kita. Dan akhirnya kita ya, hidup dalam keadaan na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah peliharalah kita semua, itu yang terbaik. Baik. Orang mukmin ini walaupun dia lemah, tetapi di sisi Allah tinggi. Walaupun dia miskin, di sisi Allah tetap tinggi. Dia mempunyai hak yang perlu kita jaga dan apa yang perlu kita lakukan, khidmat kita kepada mereka pun diambil kira. Besar pahala. Ya, terlalu besar pahala. Termasuk orang-orang mukmin ini, ya, keluarga kita sendiri. Anak, isteri, suami, emak, ayah, adik, beradik, yang mereka itu ada hak di dalam Islam. Hak untuk kita bantu dia, hak untuk bersedekah, hak segala-galanya berhak mereka lakukan, mereka dapat. Ya, baik, di sini kita akan uraikan dalam hadis yang pertama ini, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang ke-84 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dha'ifi. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka shay'in fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu 'amala syaitan. Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Meski begitu, tetap saja pada keduanya ada kebaikan. Okay. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ini di antara satu perkara yang mana mengarahkan kita berusaha menjadi orang yang terbaik dalam kalangan orang mukmin. Ya, kenapa kedudukan? Memang akan berlaku perbezaan, tetapi kita mengatakan keikhlasan itu akan menentukan kedudukan orang mukmin itu baik ataupun tidak. Ya. Dan kehebatan yang dimiliki itu menyebabkan dia diangkatkan darajat. Ini dalam kisah satu hadis apabila seorang Rasulullah mengajar tentang arti sedekah, maka di kalangan di kalangan orang kaya di Madinah pun mula bersedekah. Lalu orang miskin ni dia tak ada apa nak sedekah. Lalu dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya di sini telah mendapatkan keuntungan daripada apa yang kamu arahkan.
mereka beramal seperti mana kami beramal, solat apa semua. Lalu mereka bersedekah dan kami tidak ada apa yang nak disedekahkan. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka tentang apa? Tentang bertasbih selepas solat 33 kali. Ya, 33 kali. Kerana ganjaran itu sama dengan ganjaran orang yang memiliki sedekah ataupun lebih. Lalu mereka pun beramal. Ya, dengan apa yang Rasulullah kata. Lalu orang kaya mendapat tahu bahawa Rasulullah telah mengajarkan mereka zikir, ya, tasbih, tahmid dan takbir itu selepas solat, maka mereka pun beramal. Lalu datanglah orang miskin di kalangan orang muslimin mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya ni dah beramal seperti mana yang kami amalkan." Maksudnya mereka mendapatkan fadilat yang besar, ya, seperti mana yang kamu ajarkan. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Itulah kelebihan yang Allah beri kepada mereka, yang kita tak boleh nak buat apa-apa. Maksudnya orang kaya sekarang ni dia mendapat kelebihan lagi. Oleh kerana itu dalam bab ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kalau ada ilmu, kita beramal, kita akan mendapat kelebihan. Kalau kita pula orang yang alim, mendapat kelebihan sudah tentu lagi tinggi. Kalau kita orang kaya, dari satu sudut, kita akan mendapat kelebihan dari sudut infak. Dan kalau orang tu mempunyai kemahiran, misalnya yang dimaksudkan kelebihan ini nanti kita akan lihat, di antaranya kehebatan pada diri itu apa? Specialize kita. Okey, kita specialize dalam bidang tertentu. Maka itu adalah kelebihan. Ya, kehebatan. Tak kiralah bidang motorcar ke, bidang hospital ke, bidang kita ada konsultan kita ke, apa ke, maka itu adalah kelebihan. Yang mana di sana ada pahala-pahala yang menunggu. Dan Allah suka kepada orang yang lebih mempunyai kelebihan yang begini. Baik. Kita tinggal kosa kata. Kita lihat kepada kandungan hadis. Pertama, anjuran untuk memilih orang yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan kerana dia akan mampu melakukan tugas yang tidak mampu dilakukan oleh orang yang lemah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam surah Al-Qasas, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil sebagai pekerja ialah orang kuat yang lagi dapat dipercayai. Okey. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Ya, Nabi Musa yang lari daripada Firaun dan sampai di tempat Nabi Syuaib yang dikatakan anak-anak wanita yang bertemu dengan Nabi Musa itu adalah anak-anak Nabi Syuaib. Ya, di mana waktu dia menolong, waktu Nabi Musa lari daripada Firaun, dia pergi ke mana ya nak sebut? Lupa dah pula nama tempat tu. Ke Madian. Ya, dia sampai di Madian, maka dia melihat kelompok yang sedang memberi minum binatang. Tiba-tiba dua orang budak perempuan ni tengah bagi menghalang-halang. Orang bagilah, minumlah sama, tapi dia halang-halang. Okey. Tetapi menarik sekali dalam perjalanan Nabi Musa tu, bermula dia keluar daripada Mesir, dia pergi ke satu tempat, semua tak putus daripada doa. Ya, doa, Masya Allah, doa. Inilah orang mukmin. Ya, jangan putus doa. Dia tak sangka apa yang Allah akan bagi. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Dia berdoa sewaktu dia menuju ke Madian, lalu dia berdoa mengatakan, ya Allah berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Walamma warada ma'al Madian, waktu dia berada di kawasan orang bagi minum pada binatang-binatang ni, dia dahaga, dia pun nak minum, dia tengok dua orang budak perempuan menghalau-halau kambing-kambing mereka daripada minum air tersebut. Jadi confused dia, kenapa orang bagi minum kamu duk halang? Lepas tu bila dah tutup, ya, dikatakan bekas telaga tu diangkat 4 orang yang mengangkat batu tu untuk menutup telaga tu, orang lain tak boleh minum. Amboi. Ya, tak boleh share. Lalu Musa mengatakan, wahai perempuan, kenapa kamu halang-halangkan kambing ni nak minum? Ya.
Mereka mengatakan la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syekhun kabir. Kami ni tak boleh nak bagi minum bersama mereka kerana mereka memang halang untuk kami disebabkan kami pula perempuan. Bapa kami adalah orang yang tua. Ya. Bapa kami adalah orang yang tua. Lalu Nabi Musa lakukan apa? Bila orang pengembala lelaki ni dah pergi, lalu Nabi Musa mengangkatkan batu tu. Bayangkan 4 orang, tiba-tiba Nabi Musa dia seorang angkat batu. Boom. Kuat tak? Kuat. Itu dia ayat dia tadi. Ya. Kuat. Ya. Bila dah baginya minum, kambing-kambing tu dia angkat balik, dia tutup. Boom, tutup. Ya. Lalu dia pergi ke sebatang pokok. Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sambil tu dia berdoa lagi. Dia tak kata, okey cik adik berdua saya dah bagi minum. Okey ni business card saya Musa. Oh, tak ada. Dia tak main lah tu. Ya, kerana sifat Nabi tu dia mulia, lalu dia dah bantu, dia pun duduk memencilkan diri lalu berdoa kepada Allah. Kemudian bila habis dia berdoa, tiba-tiba fajaat ihdahuma tamshi ala istihya, maka datang salah seorang gadis ini, ya, datang dalam keadaan malu-malu. Ini menunjukkan bahawa isteri anak para nabi dididikkan dengan sifat malu. Ya, bukan datang terhegi-hegi, ya, wow dapat jumpa abang kuat, kan? Tak. Datang malu-malu, faqalat inna abi yad'uka liyajziya ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya bapakku panggil encik untuk datang bertemu dengan dia untuk dia memberikan sedikit balasan tentang telah membantu kami bagi air kepada binatang. Kerana mereka balik cepat pula hari itu. Bapak dia bertanya, macam mana kau orang boleh balik cepat? Lalu diceritakan. Maka panggil dia. Waktu dikatakan datang tu Nabi Musa dalam keadaan pertama mula-mula dia ikut belakang perempuan ni. Tetapi padang pasir dengan tiupnya angin menyebabkan nampak bentuk-bentuk perempuan ni. Ya, maka dia kata, wahai perempuan, kamu jalan ke belakang, biar aku jalan ke depan dan kamu sebutkan. Kalau ke kiri, ke kanan, ke kanan. Macam itu. Ini sifat seorang Nabi, sifat pemalu dia dan sifat jujur dia, amanah dia. Kenapa? Perempuan datang dalam muncul yang Rasulullah kata, muncul gangguan syaitan. Ya, dia akan menarik perhatian yang boleh menyebabkan kita sebagai seorang lelaki ataupun Nabi itu sebagai orang lelaki pun akan datang gangguan tersebut. Maka dia suruh, okey, bawa kamu cakap je di belakang. Belok kanan, belok kiri. Itu menunjukkan dia jujur. Maka di sinilah datang ayat yang dikatakan, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil sebagai pekerja ialah kuat lagi dapat dipercayai. Itu dia. Jujur dia, amanah. Pasal apa perempuan-perempuan ni berkata, ya abati istajirhu fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah, ambillah dia kerja dengan kita. Kerana orang yang engkau ambil bekerja itu adalah orang yang paling kuat dan dapat dipercayai. Di situ perbahasan ulama begitu dahsyat dia. Tuan-tuan dan perempuan agak menarik. Bila anak-anak perempuan memberikan pandangan yang begitu. Ya, anak-anak perempuan memberikan pandangan begitu. Si bapa kena faham. Dalam suasana seorang perempuan, dia zaman sekarang ni nak bicara buat lelaki terlalu banyak. Orang dulu bukan, anak-anak yang pemalu ni nak bicara hal lelaki takkan bicara. Tiba-tiba dia bicara, ya abatis takjirhu. Wahai abah, ambil dia sebagai pekerja. Si bapa ni dia bukan lurus bendul. Dia dah nampak anak aku ni dah dewasa ni. Dia dah bicara bab ini. Dia nak kahwin lah tu. Macam tu. Yang pernah kita ceritakan, anak kita dah pegang baby orang, alah comel-comel lah, apa semua, kita tak faham. Yang kita nak tunggu dia habis belajar, nak tunggu sampai bekerja, sampai ketua. Ya. Budak tu dah nak kahwin. Ya, kahwinkan. Kenapa nak tunggu biar je? Kita kena faham, cepat-cepat faham. Ini dah nak kahwin dah ni. Jangan malu. Pergilah kita pinangkan untuk dia. Apalah salahnya? Jangan kata pergi cari timba. Tak. Itu adalah perbuatan yang dibenarkan syarak dan sunnah.
di kalangan orang-orang yang terdahulu. Buat. Ini kawan tu dah dukung, dah salinkan baby tu, siap nak bagi susu, hanya susu botol je dia bagi. Dan kita tak faham-faham. Ya, jadikan ibu bapa yang faham. Ingat, keluarga orang yang bijak ini, dia akan cepat faham. Seperti mana Nabi Ibrahim. Ingat tak, dalam kisah Nabi Ibrahim datang nak tengok Nabi Ismail. Waktu datang tu, ya, dia pergi ke rumah Nabi Ismail, disambut oleh isterinya. Dia tak tahu itu Nabi Ibrahim kerana dia tak pernah jumpa Nabi Ibrahim. Lalu lelaki ni mengatakan, wahai perempuan, dia tanya hal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tanya hal keluarga dia, bagaimana kedudukan rumah tanggamu? Ya. Si perempuan kata, Allah, susahnya kami hidup dalam keadaan susah, penat, letih lah, gini, gitu, gini. Semua diceritakan. Baik-baik ibu-ibu. Ya, jangan begitu. Wahai wanita-wanita, jangan cerita kesusahan kita pada orang lain. Allah ujikan suami kita, bukan dia tak mampu, bukan dia tak mau cari rezeki, dia cari hak mana dia mampu. Ini kita nak rumah, Masya Allah, tabarakallah, nak itu, nak ini. Itu bukan sifat dia. Lalu Nabi Ibrahim melihat seorang isteri yang keluh kesah dengan kehidupan begitu, yang tidak sabar. Kerana di kalangan wanita-wanita ada yang tidak sabar. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan termasuk orang yang sabar terhadap kekurangan suami. Ya, kerana itu keadaan yang perlu kita hadapi. Ya, sabar. Maka akhirnya habis je cerita. Okey, saya nak balik. Sampaikan salam saya kepada suami awak dan bagi tahu dia tukarkanlah bendul rumah ni. Bendul rumah ni. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salam saya kepada suami dan bagi tahu dia tukarlah bendul rumah ni. Yang isteri dia pun tak faham. Ya. Kalau kita penduduk tukar bendul, ya, apa aku suruh tukar bendul? Kenapa nak tukar bendul? Kerana kita ni lurus bendul. Tak faham. Tetapi Nabi Ismail bila balik, dia merasakan sesuatu. Ya, lalu dia kata, ada orang datang ke? Ya, ada orang datang. Seorang tua begini sifat dia. Ya, lalu apa dia katakan? Dia kata dia sekian salam ke abang. Okey. Lepas tu dia katakan pada abang, tukarkan bendul rumah ni. Mana ada rumah kita bendul, bang? Kita pula jenis luruh bendul. Nantilah aku buat bendul, kita tukar bendul. Ya. Lalu dia mengatakan bahawa sesungguhnya itulah ayah aku, Ibrahim. Dan sesungguhnya dia mengarahkan aku menceraikan kamu dan ganti yang lain. Apa yang kamu telah lakukan? Apa yang kamu telah buat? Rupanya katnya duk mengadu, ya, benda-benda yang tak baik dalam rumah tangga. Ini amat penting kepada ibu-ibu. Jangan ajar anak-anak kita, jangan jenis suka mengadu pada orang lain. Mengadu mak ayah tu lain cerita, tapi mengadu pada orang lain. Ya, mencari kelemahan-kelemahan suami, jangan. Begitu juga sang suami mencari kelemahan-kelemahan isteri, jangan. Ya. Maka di sinilah datang, ya, perkara yang amat penting, ya, jangan kita luruh bendul. Okey, jadi dalam bab ini Nabi Syuaib mengahwinkan anak dia dengan Nabi Musa. Yang dikatakan anak yang mana, tak usahlah bicara sangat, tapi yang dikaitkan dengan anak yang pergi panggil dia tu. Ya, pergi panggil dia tu, yang dinamakan Safura. Ya, ala kulli hal, wallahu a'lam. Kemudian dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, ya. Pegang teguh apa yang kami telah berikan kepada kamu. Dan dalam surah Maryam, ya Yahya, hai Yahya, ambillah kitab ini dengan bersungguh-sungguh. Ya Yahya, khudil kitab bil quwwah. Ya, Allah mengarahkan Nabi Yahya memegang kitab dengan sekuat-kuatnya. Baik. Kedua, Syekhul Islam di dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyyah menyatakan maksud kekuatan di sini tergantung dengan tugasnya. Dengan demikian, kekuatan yang diperlukan dalam pemimpin pasukan tertentu sahaja keberanian dan pengalaman yang perang. Kekuatan dalam memutuskan hukum di antara manusia adalah wawasan dan kejalan dalam melengkapkan hikmah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta kemampuan dalam menerapkannya. Okey, dengan arti kata lain, kekuatan ini bergantung kepada bidang masing-masing atau dalam jurusan masing-masing.
atau dalam bahagian masing-masing. Kalau peperangan, kita memerlukan seorang pemimpin yang bijak dalam peperangan. Ya, kerana peperangan bukan sebarangan. Dan begitu juga dalam urusan-urusan pentadbiran, memerlukan orang yang bijak. Jangan pergi, itu pasal idza wusidal amru min ghairi ahliha fantazirus sa'ah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika diserahkan tugas itu bukan kepada ahlinya, maka tunggu hari kehancurannya. Kita bagi ya orang yang menguruskan bahagian Al-Quran ini kepada orang yang tak pandai Al-Quran, reti matematik. Tuan-tuan dan perempuan, hancur Al-Quran. Ya, macam saya ada sekolah tahfiz, ya, bahkan saya pergi ambil dalam usia umur 30 untuk menghafal Al-Quran. Ya, alhamdulillah dapat hafal. Dan kita tahu teknik-teknik menghafal Al-Quran. Nak bagi orang yang tak pernah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, takkan jadi. Ya, takkan jadi. Kerana Al-Quran bukan begitu. Dan begitu juga kalau kita bukan bidang, senang cerita kalau orang tu bukan bidang memasak lah. Suruh masak gulai tempoyak, bantai dia masak gulai apa? Gulai belacan. Gulai belacan ada ke gulai belacan? Ya. Apa-apalah. Tapi maksudnya mereka tidak akan faham tuntutan itu. Bagi orang yang tak mahir dalam membaiki kereta, kita bagi. Baiki kereta. Jadilah tikus, baik labu. Jadi semuanya ada bidang masing-masing dan kehebatan masing-masing. Kenapa? Kita adalah khalifah di muka bumi. Dengan adanya masing-masing dalam bidang itu akan tertegaknya satu pemerintahan yang hebat. Baik. Faktanya, perpaduan antara kemampuan, kekuatan dan amanah pada diri seseorang sangat jarang didapati. Kerananya jika suatu pekerjaan diperkirakan lebih memerlukan sifat amanah, maka diutamakan memilihi orang yang sifat amanah seperti penjaga Baitul Mal dengan tugas lainnya. Sedangkan untuk memungut zakat dan mengumpulnya dan orang-orang yang wajib mengeluarkannya, tentu diperlukan orang yang kuat sekaligus amanah. Maka diutamakan memilih seorang itu yang kuat agar dia mampu untuk menariknya dengan kekuatan dan seorang yang amanah sehingga dia mampu mencatat serta menjaga harta itu dengan baik. Prinsip ini wajib ditetapkan agar kondisi masyarakat semakin baik hingga semua berjalan dengan lancar. Sebab jika satu kewajipan tidak bisa sempurna melainkan dengan suatu perkara, maka ia perkara tersebut juga bernilai wajib. Ya, ma la yatimul wajib illa fahuwa bihi wajib. Maka kaedah usul fiqh, tidaklah sempurna sesuatu yang wajib itu melainkan dengannya ia menjadi wajib. Jadi dalam bab ini diceritakan mengikut keadaan orang masing-masing. Kenapa? Dalam bab accountant misalnya, bab account memerlukan orang yang amanah, jujur dan pandai. Bukan semua boleh kita letak, amanah je tak jadi kalau tak pandai. Ya, jujur je, pandai je tak jadi kalau dia tidak amanah. Oleh kerana itu apabila dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang nak dilantikkan menjadi bendahara harta ataupun kita sebut menteri keuangan, dia mana ada menteri keuangan boleh kena dituduh rasuah? Mana boleh menteri keuangan ya sebarangan, akaun kelulusan akaun dia apa pun dipertikaikan. Mana boleh menteri keuangan orang yang tidak amanah? Ya, bukan senang untuk menjadi menteri keuangan. Oleh kerana itu bila kita menyaksikan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, apa yang diketengahkan diri dia, cuba tengok surah Yusuf, surah yang ke-12, juzuk ke-13. Okey? Muka surat 241. Sorry. Juzuk yang ke-12, surah yang ke-12. Ayat yang ke-55. Okay, Allah berfirman.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi fil وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيء أجر المحسنين. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga harta lagi berpengetahuan. Itu dia. Aku orang yang pandai menjaga harta dan lagi pengetahuan. Dalam ayat ni dikatakan hafizun, yang amanah, yang jaga harta, dan alimun, bijak. Ya, tu dia. Jadi kedudukan yang macam itu amat penting ya untuk menjaga harta. Dia tidak boleh diberikan orang-orang yang kategori corruption dalam bab-bab yang begini. Na'udzubillah, tak ada integriti ya untuk amanah memegang jawatan-jawatan. Itulah masalah kita. Ya, masalah masyarakat kita. Ya, integriti itu tak ada. Kemudian mana pula tadi? Baik. Ketiga, maksud kekuatan dalam hadis ini dalam semua amalan akhirat di mana dengannya orang mengerjakan dapat termotivasi dan semakin bersemangat untuk berjihad, beramal ma'ruf nahi munkar, sabar, menanggung segala derita dan tetap komitmen dalam komitmen tinggi dalam ketaatan. Ya, sebenarnya kita hidup itu asal sistem khalifah adalah satu sistem yang agung sebenarnya. Ya, ketaatan mutlak rakyat kepada pemimpin. Tetapi bila datang barat menjajah, maka sistem demokrasi dijadikan sebagai asas, maka akhirnya kita nampak pecah dan perintah itu lebih mendatangkan keburukan kepada masyarakat kita. Namun begitu, ya, ketaatan ini kepada pemerintah maka wajib. Kenapa? Kita kena belajar dalam bab-bab hukum hakam ni, pemerintah ya. Kenapa? Kalau tidak, kita akan melakukan perkara-perkara yang berbentuk pemikiran cara yang dibawa oleh Khawarij. Maka bayangkan kalau kita bawa cara pemikiran Khawarij, dia akan merosakkan. Dan sistem ini telah sedang berlaku. Ya. Dan sistem yang dikatakan oleh Aristotle, Socrates, apa lagi yang zaman-zaman dahulu, bahawa sistem demokrasi ini adalah sistem yang dibawa oleh keldai-keldai. Misalnya, kalau dalam kandang tu mempunyai 1000 ekor keldai dan kita berdua je, bertiga, berempat menjaganya. Tiba-tiba berlaku sistem demokrasi. Sudah tentu keldai memilih keldai. Dan kita memilih kita, maka akhirnya keldai lah yang memerintah. Itu yang diibaratkan tentang sistem yang berlaku pada hari ini. Auzubillah. Keempat, orang yang lemah keadaannya sebaliknya, dia tentu tidak akan mampu mengemban tugasnya dengan maksimal sebagaimana yang dituntut dalam pekerjaan. Namun keberadaan iman pada dirinya tidak menjadikan dia terhalang dari kebaikan, kerana iman asas semua kebaikan dan keberkatan. Okey. Baik, dalam bab ini kalau orang yang lemah, dia mungkin lemah subjek, lemah pada akademik, tetapi dia tidak lemah yang lain. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagikan kelebihan itu mengikut keadaan, dan itulah yang berlaku sistem cycling, pusingan yang berlaku pada diri kita, masyarakat kita. Kalau tak ada nelayan, kita tak akan makan ikan. Kalau tak ada petani, kita tak akan makan beras. Kalau tak ada orang yang kutip sampah, berselerakkan sampah, siapa yang nak buang? Ya, siapa yang nak letakkan? Dan kalau tidak ada orang yang kaya, orang yang pandai untuk menguruskan pentadbiran ini, maka siapa yang akan jalankan? Jadi inilah kaitan antara satu sama lain. Kita tidak boleh nafikan. Tetapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, semua itu mengikut amalan mereka. Jika ikhlas kepada Allah, ganjaran pahala terlalu besar. Semua bidang terlalu besar di sisi Allah. Janji jaga fardu ain dia, lepas tu buat fardu kifayah yang diamanahkan. Tetapi dalam satu perkara pula, bila kerajaan negara Islam mengisytiharkan jihad, tak kira kamu si kecil, kamu si besar, kamu kaya, kamu miskin, mesti bergabung. Nampak tak? Di situ jadi persamaan. Jangan pandang alamak dia ni tukang kat sampah nak buat kerja. Jangan. Nak pergi berjihad konon. Jangan.
Kerana itu adalah kelebihan yang Allah bagi semua dapat. Seperti mana solat dibagikan bagi semua manusia, begitulah amalan-amalan tertentu mesti semua buat. Solat, miskin, kaya, pekerja ladang, pekerja sungai, pekerja nelayan, petani, apa lagi angkut sampah, semua wajib. Kontraktor, ya, doktor, guru, semua wajib. Puasa, semua wajib. Okay? Jihad, semua sama. Tetapi bidang yang ada pada masing-masing adalah kelebihan dan Allah tetapkan. Maka oleh kerana itu kita jangan mandang remeh. Ya, saya tak ingat tahun berapa berlaku mogok orang buang sampah ni. Yang berderet sampah dekat kepung tu. Ya, semua mereka buang ke tepi jalan je. Nampak tak? Kesan. Ya, kesan. Yang berbahaya. Yang mendatangkan keburukan. Oleh kerana itu, ya, kita kena berhati-hati dalam bab-bab yang begini. Kerana semuanya diperlukan dalam sistem hidup kita, semua diperlukan. Kelima, sabda Nabi, bersemangatlah dalam meraihkan apa saja yang bermanfaat bagimu. Maksudnya dalam urusan agama maupun keduniaan. Di antara manfaat terpenting sekaligus ialah yang dicari oleh pelaku ketaatan kepada Allah adalah kebahagiaan yang abadi. Inilah peroleh teragung dan hasil paling memuaskan. Hendaknya setiap Muslim harus bersegera dan berlomba-lomba untuk meraihkannya. Bidang apa yang kita ada, korbankan. Oleh kerana itu, istilah pencen dalam Islam hanya pencen yang dilakukan urusan dunia. Tetapi urusan akhirat tak ada pencen. Bagi kita di kalangan yang profesional, ya, turun, terjun, bantu masyarakat atau bantu terutamanya gerakan sunnah ini untuk terus dalam menyebarkan dakwah, menyelamatkan ummah daripada kesesatan. Dia tak ada istilah pencen. Ya, tak apa. Apa kemahiran kita? Boleh ini, buat, tolong. Ya, kalau dulu kita ada konsultan untuk yang perlu dibayar, sekarang kita tak nak dibayar, kita nak khidmat, maka besar pahala. Apa bidang yang kita mahir, bagikan idea, pandangan dan pendapat. Dan susunkan organisasi dengan secara teratur. Ya, begitu kedudukannya. Yang dikatakan bahawa kita masing-masing berlumba-lumba untuk mendapatkan ganjaran pahala. Dapat pahala. Jangan anggap amalan soleh ini hanya di atas tikar sembahyang atau di depan mashaf saja. Itu adalah satu juzuk. Dan juzuk yang lain terlalu besar selagi bermanfaatkan, memberi manfaat kepada manusia. Setiap hamba pasti memiliki keperluan yang bersifat duniawi. Sebagaimana dia memiliki keperluan bersifat agama. Untuk itu dia diperintahkan agar menempuh setiap jalan dan melakukan segala cara sebagai sarana untuk mendapatkan keperluan itu. Sudah pasti dia memerlukan wawasan dan pengetahuan tentang sarana tadi. Yang penting adalah memperdalamkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yakni agama, kerana hanya dengan ilmu inilah jalan yang ditempuhnya menjadi lurus sehingga akan menyampaikan kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, dia terjun ke bidang dia dan dia terjun dalam bidang agama untuk mengetahui perkara-perkara ini. Tapi itulah dunia sekarang ni di akhir zaman dah mengelirukan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sudah dikelirukan. Akhirnya kita tak dapat melihat agama ini secara cantik. Kita dapat agama ini secara buruk. Ya, akhirnya kita melihat agama ini bersifat beku dan bukan bersifat produktif. Ya, akhirnya kita yang rugi. Agama yang rugi, namun Allah tidak rugi. Ya, Allah nak bagikan kita syurga saja. Bismillah. Keenam, sabda Nabi, dan mintalah tolong kepada Allah. Tentangnya Ibnu Qayyim berkata dalam Madarij As-Salikin, isti'anah artinya meminta pertolongan kepada Allah. Jika seorang hamba telah berkomitmen dalam beribadah kepada Allah, maka Allah Ta'ala pun akan selalu menolongnya sehingga dia tetap dalam komitmennya itu. Kerana komitmenlah yang menjadikan sebab untuk meraihkan keimanan. Semakin sempurna ubudiah penghambaan seorang hamba kepada Allah, maka semakin besarlah pertolongan Allah padanya. Itulah sebab doa yang paling bermanfaat adalah meminta
pertolongan kepada Allah untuk meraihkan keredaannya. Kerana yang paling mulia adalah terkabulnya permintaan ini. Hampir semua doa yang dituntunkan oleh agama isinya merupakan permohonan seputar hal ini, perlindungan dalam hal-hal yang merupakan kebalikannya, serta permintaan agar dimudahkan untuk meraihkan sebab-sebab yang diamalkan merupakan kebahagiaan abadi. Okey, dalam bab ini diceritakan bahawa dan meminta tolong kepada Allah tentang Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab tu, isti'anah artinya meminta pertolongan kepada Allah. Dah kita terangkan di antara perkara yang menyebabkan akidah kita betul dan pertolongan itu mudah, apabila kita meminta pertolongan itu betul caranya. Meminta pertolongan kepada Allah. Ya, kita minta betul-betul, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingat aku, ingat dalam zikir kita, ingat dalam permohonan kita. Allah akan ingat kita. Dan bersyukurlah kepadanya, ya, jangan kamu ingkar. Masalahnya, ia menjadi sekarang satu perkara yang begitu dahsyat masyarakat kita, bila minta pertolongan dah tak direct kepada Allah. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku yang memperkenankanlah. Tetapi masyarakat kita pergi ke kubur-kubur minta kepada orang yang disangkakan soleh. Orang tu dah mati, dah tak mampu apa-apa dah. Tak ada kelebihan apa-apa dah. Dia termasuk dalam orang yang disoal jawab, seperti mana kalau kita mati pun kita disoal jawab. Tapi masyarakat kita diajarkan oleh golongan-golongan ahli bid'ah berdoa, minta syafaat, minta segala-gala melalui orang-orang yang di dalam kubur, yang disangkakan wali, yang disangkakan berbagai sangkaan. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Jika perkara itu baik, maka para sahabat yang akan mendahuluinya, kerana mereka yang memahami agama. Tetapi para sahabat tak pernah buat. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, ianya satu perkara yang berbahaya, yang menyebabkan terjatuhnya seseorang dalam syirik akbar. Berdoa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Baik. Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, aku perhatikan doa yang paling bermanfaat ternyata ialah doa memohon pertolongan untuk meraihkan keredaan Allah. Kemudian aku melihat dalam surah Fatihah, hanya kepadamu lah aku beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kaitan seorang hamba dengan permintaan tolong terhadap Rabb, sudah pasti dia sangat memerlukan sarana yang paling efektif dan metod yang paling mudah yang akan menyampaikan dirinya kepada permohonannya itu. Ya, dengan arti kata lain, berdoa dengan cara yang Allah katakan itu, ya, iyyaka na'budu. Kita telah mengikhlaskan semata-mata kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita berdoa, kepada Allah lah segala-galanya, dan penuhkan metod perkara-perkara yang diperlukan. Apa perkara-perkara yang diperlukan? Ya, di antaranya jangan makan benda haram yang disebutkan dalam hadis, ya. Dia berdoa tapi makan makanan yang haram, pakai pakaian yang haram, anna yustajabu lahu, bagaimana doa dia akan dimakbulkan. Ya, kena ikutlah prosedur, ada adab berdoa. Ya, ada adab berdoa, ada. Maka kita kena ikut cara yang ditetapkan. Okey, baik. Kat mana tadi? Oh, dah tadi. Kemudian, sebahagian ulama menyatakan setiap upaya dilakukan oleh manusia di mana keberhasilan tergantung dari sebab-sebab yang telah Allah jadikan untuknya. Ya, hasil daripada dilakukan manusia ini, ya, bergantung dari sebab-sebab yang telah Allah jadikan untuknya. Maka dengan hikmah ilahi, sebahagiannya telah diberikan kepada sebahagian manusia kemampuan untuk meraihkannya, dan sebahagian lain tidak diberikan, iaitu wawasan atau pengetahuan, kemudahan, kekuatan dalam menghadap berbagai halangan, berupaya mendapatkan prasananya, serta mampu bersaing dengan rivalnya. Amboi, bahasa-bahasa Indonesia baru ni. Sehingga dengan demikian menjadi wajib bagi kita untuk berusaha meraihkan apa yang berada dalam kemampuan kita.
Kita harus mengerahkan segala daya upaya segenap kemampuan yang kita miliki. Adapun terhadap hal-hal yang lain berada di luar kapasitas kemampuan kita, maka wajib bagi kita untuk menyerahkan kepada Allah, Zat yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Kita hanya diwajibkan untuk memohon kemudahan dan petunjuk untuk menempuh jalan tersebut kepadanya, bukan kepada selainnya. Kerana tidak ada satu pihak pun makhluk yang mempunyai kekuatan atasnya. Dialah Allah Zat yang telah mencipta segala sebab. Okey, dalam bab ini juga dikatakan kalau kita berdoa, mesti dah diiringi dengan sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya mempengaruhi dalam siri doa-doa kita. Kerana apa, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita doa-doa, ya Allah berilah anak aku luluskan periksa, berilah doa anak aku luluskan periksa. Anak malas study, agak-agak boleh ke? Tak boleh. Dia kena study. Ini kisah dulu-dulu ya. Dia minta Tok Bomoh air penerang hati. Anak dia malas belajar. Kenapa nak bagi dia pas periksa, rajin belajar? Anak tak nak belajar. Macam juga kita ni kencing manis. Ya Allah sihatkanlah aku daripada kencing manis. Tu dia tiap-tiap hari sekilo gula. Agak-agak lah. Ya. Ada harapan ke? Kita melanggari sebab-sebab. Memang ada benda yang mampu. Allah akan buat apa yang dibuat, tetapi Allah telah menjadikan asbab. Maka kita kena mencarikan asbab tersebut. Ya. Seperti mana yang Rasulullah kata berkaitan dengan unta, ya. Ikat dia. Tawakal pada Allah. Maksudnya jangan kamu lepaskan dia, biarkan dia sampai dia pergi hilang, lepas tu ya Allah aku dah tawakal pada Allah, tapi kita tak ikat. Begitu juga dengan kenderaan, motor, kereta, ya, kunci, tutup elok-elok. Lepas tu tawakal. Kita telah membuat usul. Ya, subhanallah, jiran saya, rumah berpagar cantik besar, motor boleh kena curi. Ya, boleh kena curi. Tapi dia tak ikat betul lah. Semenjak kejadian tu dia ikat, Masya Allah. Yang kunci, banyak kunci. Baik. Dengan arti kata lain, kita kena buat mengikut ketetapan yang Allah jadikan. Sebab-sebab Allah jadikan. Ya, setiap penyakit diturunkan ubat. Berarti ada. Ubat itulah sebab dia. Ya, dan Allah boleh hilangkan tanpa menggunakan sebab, tetapi dia gunakan sebab itu sebagai perantaraan juga. Maka kita kena cari. Dan dalam bab ini diterangkan juga supaya kita menggunakan asbab dan tanpa berdoa atau berdoa menggunakan asbab juga. Ya, tawakal kepada Allah. Oleh kerana itu dalam siri doa-doa, di antara perkara yang paling penting dalam siri doa kita ialah solat istikharah. Istikharah adalah solat yang amat penting untuk menentukan kedudukan amalan. Bukan istikharah itu untuk kahwin je. Bila sebut istikharah mereka renung, kahwin. Tak, istikharah adalah untuk menentukan Allah yang memilihkan amalan kita. Bila kita menyerahkan kepada Allah, Allah tidak akan biarkan. Dalam hadis Allah tak akan biarkan. Allah akan bagi keputusan. Bagi siapa yang yakin. Masalahnya waktu kita nak buat istikharah pun ada kisah-kisahnya tersendiri. Misalan bila kita kata istikharah, dia kata saya dah berat kat situ, Ustaz. Ya, dia takut hilang. Jangan begitu. Kita seolah-olah menyangkakan Allah tidak mampu untuk membuat keputusan. Ya, Allah tak mengetahui perkara yang gaib sampai kita pula dah suka terus kita kata tak payahlah istikharah. Dan akhirnya kita terjebak dalam masalah yang banyak. Tetapi bila kita yakin dengan hadis Rasulullah mengatakan istikharah, apa berlaku? Allah tidak akan membiarkan kita. Dalam hadis tu mengatakan. Allah tak akan biarkan kita. Maka kita akan dapat melakukan kerja dengan baik. Ya, melakukan kerja dengan baik. Ketujuh, sabda Nabi, dan janganlah lemah. Kelemahan ada dua keadaan: meninggalkan usaha dan tidak berupaya melakukan sebab-sebab untuk meraih apa yang diinginkan. Namun sebaliknya justru dikuasai sifat malas, lemah dan berputus asa. Yang kedua, enggan memohon pertolongan Allah dan meninggalkan tawakal kepadanya terhadap segala permasalahan yang dihadapi saat menginginkan sesuatu, namun hanya mengandal kekuatan dan upayanya dalam menyelesaikan persoalan. Padahal bagaimanapun jika tekad seorang hamba tanpa pertolongan dari Allah tidak akan bermanfaat dan membuat hasil apapun. Okey.
Dalam hadis ini menceritakan jangan kamu lemah. Kenapa kelemahan ini terbahagi kepada dua? Dia meninggalkan usaha dia. Dia tinggalkan usahanya, dia rasa malas, rasa tak larat, apa. Ya macam kita ni, ya buat-buat dah rasa tua, aku ni dah tua, dah tak larat dah. Mula nak tinggalkan. Sedangkan amalan-amalan yang itu adalah berpotensi. Dan dia masih lagi ada kekuatan dan pengalaman. Jangan biarkan. Ya, buat perancangan yang lebih teliti jika ianya bermanfaat. Walaupun perniagaan itu di saat hari tua yang boleh mendatangkan manfaat pada anak cucu kita. Ya buat. Kenapa orang kafir kita tengok macam mana dia paksa ya kerajaan tentang sekolah-sekolah ya yang bukan berteraskan kepada kerajaan, ya dia paksa, dia minta itu minta ini, ya mereka merenung kepada kehidupan dunia, tapi kita seharusnya lebih begitu, membela kedudukan masyarakat kita. Yang kedua, enggan memohon pertolongan kepada Allah dan meninggalkan tawakal. Kita dah berputus asa, dah tu malas nak berdoa dan malas nak tawakal. Entahlah apa jadi-jadilah. Sudah, itu tawakal yang tidak betul. Seharusnya kita terus berdoa, terus minta pertolongan Allah dan bertawakal kepadanya. Fasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan Allah dengan melakukan solat. Ini di antara cara kita meminta pertolongan Allah. Fasta'inu bis-sabri was-salah, bersabar dan minta pertolongan dengan Allah. Allah tak akan biarkan kita. Dan saya katakan bahawa Allah tidak akan biarkan kita. Kalau kita minta doa, Allah tidak akan biarkan kosong, ya, sifir, kosong dalam siri doa kita. Maka mintalah. Okay, mintalah. InsyaAllah Allah akan bagi. Segala ketentuan Allah yang berlaku bagi seluruh makhluknya berbeza orang per orang. Yakni berbeza orang-orang. Barang siapa yang menempuh ketentuannya yang sesuai dengan jalan pribadinya, nescaya sampailah dia kepada tujuannya. Namun tetap saja ada pula beberapa hal khusus di luar ketentuannya yang berlaku dengan secara normal. Tiada seorang pun yang berkuasa atasnya melainkan dia. Tidak ada pihak yang pantas diminta pertolongan untuk menyelesaikannya kecualinya. Yakni kecuali Allah semata-mata. Jadi dalam bab ini Allah mengajarkan kepada kita bahawa kita kena banyak memohon pertolongan kepada Allah dan lakukan seperti mana yang diarahkan. Maksudnya prosedur tak boleh lari. Walaupun perkara prosedur itu kadang-kadang bercanggah. Maksudnya Allah perkenankan walau tak ikut prosedur. Itu hak pada Allah yang mana dia berbuat apa yang dia kehendaki. Kita tak mampu tapi dia jadikan. Yang pernah saya cerita orang tu sihat disebabkan ya minum kopi, sihat darah tinggi sebabkan minum kopi je. Itu di antara mungkin sejuta seorang. Ya, orang tu dia kena kena petir kan, kena petir dalam orang kata elektrik ni. Ya. Dia tengah ambil uduk, petir berlaku sebelah rumah, pum tergegar dia disebabkan air pipe tu, maka hilang darah tinggi dia. Ya. Itu mungkin satu dalam sejuta yang mana ianya berlaku. Yang mana Allah mampu buat. Tetapi secara kasar, perjalanan mesti mengikut prosedur. Ya, bila kita ikut prosedur, mudah-mudahan Allah berikan kita jalan yang baik ya untuk menyelesaikan segala-gala masalah. Jadi cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.